Baik, dan sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut mengenai perluasan perlindungan takaful rakyat Malaysia adalah bersama tetamu kita yang sudah bersedia dalam studio adalah Muhammad Radwan Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Takaful Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih Encik Radwan kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada jam ini dalam studio dan bercakap mengenai inisiatif ini untuk kita mulakan perbincangan. Mungkin Encik Radwan boleh kongsikan berkenaan mengenai inisiatif program rangka tindakan sektor kewangan FSB Takaful, termasuk apa objektif dia dan bagaimana untuk kita fahami sasaran utama dia. Okay, terima kasih Nina. Terima kasih Niaga Awani kerana menjemput saya dan memberi peluang pada hari ini untuk menjelaskan dengan lebih lanjut. Pertama kali saya ingin mengucapkan tahniah because rumusan yang dibuat sebentar tadi adalah rumusan yang sangat baik tentang apa yang kita buat. Walau bagaimanapun terdapat pelbagai akronim. WBIT, FSB, program FSB Takaful. Jadi saya nak jelaskan di sini, langkah journey kita bermula pada tahun 2018 apabila Bank Negara Malaysia mengeluarkan dokumen WBI, WBI Value Based Intimidation kepada semua industri kewangan di Malaysia, termasuklah bank, insurans, takaful dan juga bank Islam. Oleh kerana industri takaful merasakan bahawa WBI ini adalah sangat sejajar dengan semangat ataupun konsep penubuhan takaful di mana kita membantu pada masyarakat. Jadi industri takaful telah menyediakan satu rangka kerja yang diberi nama VBIT ataupun Value Based Intimidation untuk takaful. Ya. Di mana kita menggunakan dokumen daripada Bank Negara ini dan mengeluarkan satu rangka kerja yang khas ataupun khusus untuk industri takaful. Dan pada 2022, kita telah untuk mencapai kerana VBIT framework ini adalah satu framework yang secara subjektifnya menerangkan aspirasi industri. Jadi untuk memungkinkan industri mencapai matlamat yang kita ataupun orang kata sasaran yang telah kita nukilkan di dalam orang kata framework tu, kita mengeluarkan satu hala tuju pada tahun 2022. Dan interim report ni ataupun report pertengahan yang telah kita sediakan dan kita lancarkan baru-baru ni adalah untuk menunjukkan di mana kita sekarang. Salah satu benda yang paling utama semasa kita membentuk hala tuju ataupun roadmap WBIT kita tu ialah pembentukan apa yang kita panggil tahap kematangan, maturity continuum. VBIT adalah satu konsep yang agak abstrak di mana kita ingin mencapai, for example seperti yang disebut tadi, untuk mencapai financial kemampanan kewangan, daya tahan kewangan, Stability, untuk melibatkan komuniti, untuk mendapatkan tadbir urus yang baik dan juga tata kelakuan yang baik. Tapi bagaimana kita nak mendapat dan kita nak mengukur pencapaian kita. Jadi kita telah menyediakan satu tahap, orang kata apa, tahap kematangan di mana kita sediakan pada tahap pertama, pada permulaan, nantilah tahap di mana kita telah mencapai 1, 2, 3 dan 4, apa yang perlu kita capai di situ. Jadi secara keseluruhannya semasa kita menyediakan satu kajian tentang keberadaan pengendali-pengendali takaful, kita dapati kebanyakan pengendali takaful berada di tahap 2. Dan dan ada juga yang masih di peringkat atas tahap 1. Jadi aspirasi kita adalah untuk pergi ke tahap ketiga dan kalau boleh mencapai pada tahun 2026 sejajar dengan financial sector blueprint, tahap yang tertinggi lah. Jadi di tahun 2022 juga, Bank Negara telah menyediakan satu plan ataupun tindakan di mana Bank Negara mensasarkan industri kewangan menjadi penyumbang yang besar kepada menjana ekonomi Malaysia, untuk penjanaan ekonomi di Malaysia. Ini adalah sejajar dengan proses pemulihan yang dilalui oleh Malaysia selepas COVID. Saya agak tertarik melihat some of the statistik yang Nina tunjuk sebentar tadi, di mana kebanyakan industri menunjukkan penurunan semasa COVID. Tetapi
industri takaful dan juga insurans menunjukkan peningkatan. Malahan industri takaful menunjukkan peningkatan yang agak tinggi, melebihi 30% semasa COVID. Dan angka kita juga menunjukkan terdapat banyak minat oleh rakyat ketika itu untuk sama ada menjadi peserta kepada takaful ataupun menjadi wakil kepada takaful, di mana Baik. ya. Sudah tentu ini adalah antara usaha yang baik sekali Encik Razwan, kerana kita tahu ini menunjukkan komitmen untuk menyediakan pelan pelindungan takaful yang lebih berkesan bergerak ke hadapan. Dan bukan saja ini adalah bertujuan untuk ringankan beban kewangan mereka akibat kerugian yang tidak diingini ataupun yang tidak adil, termasuk dengan apa telah dikongsikan oleh rangka kerja FSB, VBIT ni. Macam mana kita lihat rangka kerja usaha inisiatif ini boleh menjadi payung kepada ekosistem takaful yang lebih holistik di negara ini? Apa boleh kongsikan antara progres-progres setakat ini? Okey. So selepas COVID, di mana kita mula masuk fasa pemulihan, sewaktu itu MTA sebagai persatuan kepada industri telah menyediakan satu plan reformasi industri, dikenali sebagai Islah 23, di mana dalam plan reformasi tersebut kita melihatkan masih terdapat kekurangan di dalam 4 perkara di dalam meningkatkan takaful ataupun penembusan takaful di kalangan rakyat, termasuklah kesedaran, keberadaan, maknanya terdapatkah available produk-produk yang available di pasaran, bagaimana rakyat boleh mendapatkan accessibility produk-produk tersebut, dan juga yang paling penting kemampuan, ya. Jadi bila kita tengok di situ, Bank Negara juga menyediakan satu guideline perlindungan tenang, di mana di guideline tersebut syarikat takaful dan juga syarikat insurans menyediakan produk-produk mampu milik. Walau bagaimanapun masih terdapat limitasi ataupun limitation in term of produk yang available. Dia sama ada melindungi kematian ataupun kecacatan kekal saja. Walau kita dapati demand daripada pengguna adalah lebih kepada perkara-perkara lain seperti kehilangan pendapatan, perubatan dan segalanya. Jadi rangka kerja ini mengenal pasti perkara tersebut, because rangka kerja takaful ataupun VBIT ialah berdasarkan nilai, bukan berdasarkan keuntungan semata-mata. Ya. Jadi kita tahu bahawa ini adalah permintaan daripada pengguna, dan kita cuba untuk menyediakan perkhidmatan tersebut walaupun terdapat kekangan dari segi pricing yang orang kata secara konvensional lah. Jadi dekat sinilah kita nampak yang VBIT telah menyediakan industri secara psikologi untuk bersedia bergerak bersama-sama dengan komuniti, bukan hanya melihat kepada keuntungan kepada organisasi takaful sahaja. Malah kita ingin menyediakan nilai kepada negara, kepada komuniti dan juga kepada industri. Itu adalah teras utama VBIT, di mana yang paling pentingnya ia berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Kita tak nak bring forward the profit but also the value within it. Dan menyebut berkenaan hampir separuh rakyat Malaysia sebanyak 40% masih tidak mempunyai perlindungan. Apa bentuk pendekatan yang boleh diambil MTA untuk pastikan liputan coverage itu lebih besar, lebih luas seiring dengan melihat kepada potensi yang boleh diterokoi, boleh kita venture dalam industri berkenaan? Okey. So terima kasih soalan tersebut. Pertama kali yang paling penting kita perlu mengenal pasti segmen manakah yang masih terdapat orang kata jurang perlindungan tersebut. Of course orang kata jangkaan kita adalah golongan yang berpendapatan rendah, B40 atau kan. Tapi kita lebih suka melihat pada golongan yang kita panggil golongan BM40, di mana kita dapat 20% atas golongan B40 dan 20% yang di bawah golongan M40. Ini adalah golongan di mana kita melihat dos remaja ataupun pemuda yang berumur daripada yang mula-mula bekerja umur 21, 19 ke 32 dan keluarga-keluarga muda basically. So ini adalah golongan BM40 yang terjejas semasa COVID, for example, right? Dan
tak semestinya kadar penembusan yang masih kurang tu hanya berlaku di dalam segmen ekonomi. Terdapat juga faktor geografi, contohnya penduduk-penduduk luar bandar. Penduduk-penduduk luar bandar dan juga orang kata student ataupun pelajar-pelajar yang merasakan saya mesti belajar, saya tak memerlukan pelindungan. Dan salah satu masalah penting juga di Malaysia ni ialah kita kebanyakan rakyat terlampau bergantung pada pelindungan takaful daripada employer ataupun majikan. Bukan personal. Bukan personal. Memang dari segi statistik kita dapati daripada penembusan takaful sebanyak 20% dan konvensional sebanyak 40%, secara totalnya 60%. Tetapi apabila mencapai tahap umur persaraan, kebanyakan daripada mereka yang bekerja dan dilindungi oleh takaful semasa bekerja melihat tiba-tiba mereka tidak mempunyai perlindungan. Jadi itu also adalah satu segmen yang kita perlu lihat. Jadi banyak aktiviti yang kita buat, terutama sekali financial literacy. Sepanjang tahun 2022 dan 2023, pihak MTA telah dan bersama-sama dengan operator takaful telah menjalankan banyak aktiviti untuk meningkatkan financial literacy ataupun kesedaran kewangan di kalangan rakyat. Secara bersasar, kita not only that kita deal dengan consumer melalui iklan-iklan kita also deal dengan orang kampung melalui program takaful masuk kampung. Baru-baru ni kita menjalankan program di Pontian, di mana program sangat berjaya dan dihadiri malah timbalan Menteri Kewangan pada ketika itu, Datuk Ahmad Mazlan, also turun dan juga turun padang dan bersama-sama dengan rakyat dalam program tersebut. Untuk pelajar universiti, kita mempunyai dua program. Pertama, program bersama universiti private dan juga public, kan? Yang mana kita panggil takaful in campus. Kita menerangkan kepada pelajar kesedaran kewangan mesti bermula semasa belajar, even sebelum mereka keluar bekerja. Dan salah satu segmen yang kita fokus also ialah pelajar TVET, di mana kita telah bekerjasama dengan college vocational dan kita telah menjalankan roadshow bersama-sama dengan AKPK untuk menyedarkan student-student TVET. Malah student-student TVET ni semasa mereka let's say graduate, hampir 100% bekerja. Jadi kebanyakan mereka perlu ilmu untuk bagaimana untuk menguruskan kewangan. Dan kita juga bekerjasama dengan Finco untuk menyediakan program kepada budak-budak sekolah rendah. Di mana kepada budak-budak sekolah rendah ni, kita memberi maklumat yang lebih, of course, sejajar dengan umur mereka tentang kepentingan menyimpan, kepentingan untuk menyediakan sedar tentang kepentingan kewangan di sekolah dan sebagainya lah. Betul. Ya. Sudah tentu mungkin ada yang bercakap pelindungan takaful Malaysia ni mungkin merugikan, tetapi seperti yang Cik Razwan telah kongsikan, apakah antara kepentingan ataupun benefit iaitu daripada liputan pelindungan takaful untuk rakyat Malaysia ni, kerana kita tahu ia bukan sahaja untuk meringankan beban kewangan mereka tapi untuk memberi kesejahteraan sosial mereka juga. Betul. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Takaful Malaysia sendiri, Muhammad Razwan Mohamad, dan sudah tentu semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani. Jangan ke mana-mana. Silakan. Ya, sebelum tu kita akan mengadakan program takaful masuk kampung di Alostar pada 17 hari bulan ini. Jadi kita menjemput orang di Alostar datang ke program takaful masuk kampung kita di Alostar pada 17 hari bulan Februari. Itu sudah bertuah untuk terutama untuk rakyat-rakyat yang berada di Kedah. Takaful sendiri datang ke Kedah, bolehlah kepada ke acara ini yang telah dikongsikan Cik Razwan. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Razwan. Semoga kita dapat jumpa lagi pada masa-masa akan datang untuk bincangkan lagi bagaimana iaitu rakyat boleh memanfaatkan lagi perlindungan takaful Malaysia mereka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kita akan beristirahat seketika dan kembali selepas ini.